Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan pada topik yang terakhir dalam bab 1 iaitu 1.2.3 penukaran kod ASCII kepada nombor per-16an berdasarkan aksara yang diberi. Okey, pada bab yang terakhir ni cara pengkiraan dia sama sahaja dengan yang sebelum-sebelum ni. Okey, cumanya dekat sini dia bagi nombor perpuluhan kita kena tukar kepada nombor per-16an. Okey, kaedah pertama ialah melibatkan pengkiraan dengan menggunakan kaedah bahagi dengan 16. Okey, ini adalah kaedah yang pertama dan gunakan bakinya sama je macam sebelum ni juga. Okey, kita tengok contoh 1.14 penukaran aksara A daripada kod ASCII kepada nombor per-16an. Okey, kod ASCII A adalah 97. Okey, dekat mana kita nak dapat ni kod ASCII A 97? Okey, dekat lampiran. Okey, kita tengok. A, dia bagi A besar ke A kecil tadi tu? A kecil. Okey, A kecil. Okey, kalau A kecil, awak tengok dekat dalam buku surat belakang sekali ada lampiran A. Okey, di lampiran A ni ada aksara A kecil. Jangan keliru A kecil dan A besar ni adalah berbeza. Tengok aksara A besar nombor perpuluhan dia 65. Tapi kalau A kecil nombor perpuluhan dia adalah 97. Jadi dia sangat-sangat berbeza. Okey, jadi dekat situlah dia dapat A bersamaan dengan 97. Okey, kita teruskan. Okey, kat sini. Okey, dia kata gunakan kaedah bahagi dengan 16 dan gunakan bakinya. Awak kena ingat, bila dia cakap kaedah bahagi dengan 16 dan gunakan bakinya, ini adalah keyword dia. Jadi bila ada baki, tulisan baki mestilah menyonsang. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 16. Kalau dia kata perlapanan bahagi dengan 8. Kalau dia kata perduaan bahagi dengan berapa? 2. Jadinya ni bahagi dengan 16. Okey. 97 bahagi 16 sama dengan 6 baki 1. Saya putus asa. 97. Okey, macam mana nak dapatkan 97 bahagi 16? Dapat 6 bagi 1 ni. Okey, jom kita tengok cara. Okey, 97 bahagi dengan 16. Okey, maaf. Saya alihkan ke sini sikit. Okey, boleh. Okey, 16. 16 mesti dekat luar. Bahagi dengan 97. Okey, bila tekan kalkulator 16 bahagi 97, 6 dapat 90. 6. So baki dia berapa? 97 tolak 96. 1. Okey, ini adalah baki. Okey, jadi tengok balik dekat buku tadi. 6 baki 1. Okey, lepas tu 6 ni turunkan ke petak kedua bawah dia. Bahagi dengan 16. Okey, kita tengok. Okey, 6 bahagi dengan 16. 16 mesti dekat luar. Apa yang kita nak bahagi, dia mesti dekat luar. 16 bahagi dengan 6. So, dalam sifat 16 tak ada 6 kan? Paling kecil adalah 1 darab 16. 1 darab 16. Dapat 16. Tak ada berapa lebih kecil lagi daripada 16. Jadinya, 16 darab 0. Dapat 0. So, baki dia berapa? 6. Ni adalah baki dia. Okey, 0 letak dekat atas. Baki dia letak di sebelah. 0 letak yang kat atas tu letak dekat sini. Dan baki dia adalah 6.
Jadi baki yang dibaca dari bawah ke atas akan menghasilkan jawapan 61 asas 16. Macam mana dapat asas 16 ni? Sebab kita bahagi dengan 16. Kita bahagi dengan 16 sebab dia nak kaedah bahagi dengan 16. Okey, senang kan? Okey. So kita teruskan kaedah kedua yang dilakukan dengan merujuk lampiran A. Ini lagi senang, awak tengok je dalam rujukan tu. Okey. Okey, so dekat sini dia kata penukaran aksara D daripada kod ASCII daripada nombor per 16-an. So nombor perpuluhan, nombor perduaan, nombor per-16an dan aksara ni kat mana boleh dapat? Dekat jadual. Okey, tengok. Dia nak huruf A besar ke A kecil. So ini memang dah ada kat jadual. So berdasarkan lampiran A, kod ASCII D mewakili 44 asas 16. Okey, kita tengok aksara D. Kata D mewakili 44 nombor per 16an. Tengok kalau dia kata nak nombor per 16an, tengok per 16an, pelapanan, perpuluhan. Okey, itu je. So, itu je lah jawapan dia. Okey, so yang ni kita akan buat dalam kelas, aktiviti-aktiviti ni Okey, kita tengok 1.2.4 hubung kait nombor per 16an dengan kod ASCII dalam bahasa mesin. Okey, komputer hanya memahami satu bahasa je, iaitu bahasa mesin. Bahasa mesin ni apa? Inilah bahasa mesin yang terdiri daripada nilai 1 dan sifar sahaja, tak ada 2, 3 dia tak faham. Okey, jika manusia perlu menulis atau cara dalam bahasa mesin untuk difahami komputer, proses ini adalah sangat rumit dan tidak efisien. Komputer tak faham pun apa yang kita cakap bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia tak faham. Maka satu bahasa dapat diterjemahkan, bahasa mesin yang boleh difahami oleh manusia diperlukan. Okey, pengkodan ASCII adalah bahasa penterjemahan. Okey, yang ni awak boleh baca So dikata kat sini, kegunaan utama nombor per 16an ialah mewakili nombor perduaan. Okey, kenapa kita kena pendekkan nombor tu? Contohnya dia bagi nombor perduaan ni. Nampak ni panjang kan? Jadi susahlah kita nak baca dengan ingat. So dia bagi nombor per 16an supaya kita boleh ingat. Dia nombor per 16an ni lebih pendek dan mudah faham, mudah kita sebut. Okey? So kita tengok contoh yang terakhir, iaitu contoh 1.16. Penukaran perkataan bakti dari kod ASCII penduaan kepada nombor per-16an. Okey, kod ASCII penduaan ni, ingat penduaan je mesti nombor dia banyak-banyak macam ni. Dan ada sifar dan satu sahaja. Dia nak tukar kepada nombor per-16an yang pendek je. Okey, berdasarkan lampiran A. Ingat lampiran A ni dekat mana? Adalah jadual. Ini, okey. Ini adalah namanya lampiran A. So, dia kata perkataan bakti adalah seperti berikut. Okey, aksara B-A-K-T-I, bakti. Yang ni dapat daripada mana? Pun jadual juga. Yang ni pun jadual juga. Kalau tak percaya, tengok. B sama dengan 42. Okey, kejap. Okey, B sama dengan 42. Nampak? Nombor per-16an B adalah 42. Jadi ini semua diambil daripada lampiran A. So dikata satu perkataan bakti mengandungi 40 digit dalam nombor perduaan ni, 40 digit ni. Manakala hanya 10 digit sahaja dalam perwakilan nombor per-16an. Ni tak banyak, ada 10, ni 40 dah susah kita nak hafal. Jadi ni 10, sikit je. Okey, jadi perwakilan bakti diletakkan secara mendatar. Mendatar macam ni menegak ke atas. So perkataan B-A-K-T-I bersamaan dengan 42 asas 16, 41 asas 16, 44B asas 16, 54 asas 16 dan 49 asas 16. Ingat kat mana nak dapat ni? Rujuk jadual lampiran A. Okey. So, saya nak cuba awak buat. Saya suka belajar ni. Masukkan dekat dalam buku nota awak. Cari kod ASCII per-16an ni sama. Okey. Guna perkataan saya suka belajar ASK. Okey, boleh? Terima kasih. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum.